Nabi sabda aku benar, man fattara sa'iman falahu mislu ajrihi wala yanqusu min ajri sha'im syai'un. Tu Nabi sebut. Apa dia maksud dia? Barang siapa memberi perbukaan akan orang yang puasa, maka adalah baginya, bagi barang siapa itu pahala seperti pahala orang yang puasa, dan tiada kurang suatu jua pun daripada pahala yang puasa. Allah Ta'ala bagi pahala puasa dia kat kita, tapi dia pun boleh juga pahala, kita pun boleh juga pahala dia. Pahala kita satu, pahala dia satu. Baik. Dan sunat bahawa makan ia seorang serta mereka itu yang berbuka puasa, kerana yang demikian makan bersama dengan mereka itu terlebih layak dengan tawaduk dan terlebih menyampaikan menjabar hati. Menjabar hati ni maksudnya nak bagi mesra hati lah. Maksudnya kita belajar dia makan, dalam masa yang sama kita makan sekali dengan dia, taklah nampak belagak sangat, faham tak? Elok gitu. Tapi kalau tak boleh pun tak apalah, cuma eloknya kita makan sekali dengan dia. Baik. Dan sunat mandi janabah atau haid atau nifas dahulu daripada fajar, supaya dikerjakannya seorang ibadat atas suci. Atas suci maksudnya eloknya dia mandi wajib. Kalau kata dia berjunub, dia mandi wajib tu sebelum subuh mandi dah siap. Mandi haid pun eloknya mandi sebelum subuh. Maka dari kerana sunat tadi, sunat menyegerakan mandi daripada ihtilam pada siang hari. Dan supaya keluar ia seorang daripada khilaf Abi Hurairah. Supaya ni akaf pada supaya yang mengatakan wajib mandi pada malam. Wajib mandi pada malam. Jadi maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata, kalau orang tu junub ataupun ada haid, darah haid dia berhenti pada waktu malam tu kena mandi siap. Jangan tunggu subuh. Begitu. Ada, kalau dalam mazhab kita, kalau tak mandi lagi pun tak ada masalah, lepas subuh baru nak mandi boleh, cuma kurang afdal. Eloknya kita mandi awal lah. Begitu. Tapi puasa hari tu boleh puasa lah kan, sebab darah haid berhenti sebelum subuh. Cuma mandi lepas subuh boleh juga, tapi eloknya mandi awal lah, sebelum subuh mandi tu siap. Gitu. Habis. Selesai. Lagi sikit. Dan lagi kata Abu Hurairah, tiada sah puasa seorang jika tiada ia seorang mandi. Abu Hurairah dia kata, kalau mandi lepas subuh baru mandi, sedangkan darah haid dah berhenti dah sebelum subuh, lepas subuh baru mandi, puasa tidak sah. Itu Abu Hurairah. Pandangan muktamad mazhab kita sah, tak ada salah. Dan supaya ataf lagi pada sana, dan supaya tiada termasuk air ke dalam rongga umpama telinganya seorang atau duburnya seorang, ialah kita mandi awal, jadi air tak mudahlah masuk dalam kita punya rongga. Maka dari kerana supaya tiada termasuk air apa tadi tu, disebutkan membasuh kubul dan dubur dan telinga dan hidung dahulu daripada fajar, dengan disebutkan apa? Disunatkan membasuh kubul dan dubur dan telinga dan hidung dahulu daripada fajar dengan niat mengangkatkan hadas. Bila tu disunatkan? Jika tiada dikerjakannya seorang mandi dengan sempurnanya mandi dahulu daripada fajar. Jadi kalau dia nak mandi juga lepas subuh, sebelum subuh tu pergi basuh dulu hak rongga-rongga tu, niat mandi wajib. Satu lagi hak berbaki tu baru mandi macam biasa selepas subuh. Betul. Boleh juga buat macam tu. Faham kan? Sebelum subuh pergi basuh dulu rongga-rongga tu, niat mandi wajib. Tapi mandi wajib belum sempurna, kerana mandi belum keseluruhan kan. Lepas subuh baru mandi yang kawasan badan yang lain. Lagu tu boleh juga, lagu tu pun. Tetapi telah terdahulu perkataan bahawasa jika termasuk air ke dalam rongga yang mandi wajib, tiadalah batal puasanya puasa seorang. Melainkan
termasuk air ke dalam rongga daripada sebab mandi menyelam, atau termasuk ia air daripada sebab madmadah atau istinsyak dengan mubalaghah. Dan tu padahal tiada ada najis pada mulutnya mulut seorang atau hidungnya hidung seorang. Maka pada yang tiga masalah ini tulis atas, iaitu mandi menyelam, lepas tu pula mandi menyelam satu, lepas tu istinsyak dengan madmadah. Maka pada yang tiga masalah ini, yakni mandi menyelam, istinsyak dan juga madmadah, batallah puasa seorang, batal. Faham maksud dia? Maksud dia macam ni je, mudah je. Kan dia sebut dah sebelum ni, kalau orang tu dia mandi wajib pada waktu siang, tiba-tiba air termasuk juga dalam rongga, puasa dia tak batal lah, kerana itu mandi wajib tak apa, walaupun air termasuk bukan sengaja. Tapi kalau dia mandi menyelam ataupun dia berkumur secara berlebihan atau masuk air dalam hidung secara berlebihan, tiba-tiba air termasuk, maka hukum dia batal. Faham? Batal. Habis. Tapi kalau dia berkumur secara berlebihan sebab ada darah dalam mulut, tiba-tiba tertelan juga air masuk, batal ke tak batal? Tak batal, kerana itu nak basuh nak najis. Faham kan? Habis. Titik. Ingat tu, penting tu masalah tu. Maka diketahui daripada sekalian yang demikian itu bahawa sahlah puasa orang yang junub daripada jima' pada malam, padahal mandi ia pada siang hari. Tak apa, tak ada masalah. Dari kerana Nabi SAW adalah ia Nabi berpagi-pagi junub daripada jima' pada malam, maka mandi ia pada siang hari puasanya, serta disempurnakannya Nabi puasa Nabi SAW. Boleh, tak ada masalah. Ada riwayat Nabi biasa mandi junub masa sudah subuh dah. Lepas tu barulah Nabi mandi junub, sedangkan subuh dah masuk. Hari tu pula hari puasa, maka sah dak puasa Nabi SAW sah. Jadi kita pun sama boleh belaka, tak ada masalah. Baik. Habis. Maka dikiaskan haid, maka mandi ia pada siang hari puasanya puasa Nabi, serta disempurnakannya Nabi puasa Nabi pada hari itu. Maka dikiaskan haid dan yang nifas atas orang yang junub, tak ada masalah. Adapun sabda Nabi SAW, man asbaha junuban fala sauma lahu, barang siapa berpagi-pagi padahal ia barang siapa junub, tiadalah puasa baginya bagi barang siapa. Maka iaitu hadis mansukh. Kan Nabi saya sebut hadis berbaris tu, man asbaha junuban fala sauma lahu. Nabi sebut siapa-siapa mangkit waktu pagi dalam keadaan dia tak mandi junub lagi, maka puasa dia tak ada hari itu. Maka macam mana hadis ni dengan perbuatan Nabi, nampak bercanggah kan? Maka kata ulama, hadis tu sudah mansukh. Maksudnya apa? Sudah dibatalkan hukum. Hadis tu tak ada dah. Hukum hadis ada, cuma hukum dah tak ada. Atau ditakwilkan, boleh juga, atau pada mansukh. Ataupun hadis itu ditakwilkan dengan berpagi-pagi jima' ketika fajar, serta dikekalkannya seorang akan jima'nya seorang. Subuh dah masuk, dia jima' lagi. Boleh takwil dengan maksud macam tu. Atau ditakwilkan, atau lagi dengan menafikan sempurna puasa seorang, yakni barang siapa berpagi-pagi dengan janabah, maka tiada sempurna puasa seorang, tetapi sah puasa seorang. Boleh juga macam tu. Faham tak? Nabi kata siapa-siapa puasa dia tak mandi wajib, maka puasa dia tidak. Siapa-siapa puasa berpagi-pagi dia tak mandi wajib, maka puasa dia tak ada hari itu. Kita kata sah puasa tu. Hadis tu kita faham dengan tiga keadaan. Keadaan yang pertama, hadis tu dibatalkan hukum. Keadaan yang kedua, hadis itu ditakwilkan dengan maksud dia masih jima' dalam keadaan subuh dah masuk. Ataupun ditakwilkan hadis itu apa? Puasa dia sah tapi tidak sempurna. Okey, eloknya mandi sebelum subuh lah. Habis. Sikit kita balik sikit ya. Dan sunat muakkad pada pihak puasa memeliharakan lidah daripada berkata-kata dusta dan mengumpat
Dan jikalau pada dusta dan mengumpat yang harus sekalipun. Mengumpat dengan dusta ni ada keadaan harus kan. Eloknya tak payah jugalah bulan puasa. Adapun dusta yang wajib dan umpat yang wajib seperti berdusta kerana melepaskan orang yang teraniaya, orang kena zalim, dan seperti menyebutkan aib orang yang meminang atau barang sebagainya. Yang ni yang tak dapat tidak wajib. Maka tiada sunat bagi yang puasa meninggalkan dia dusta ataupun umpat yang wajib. Nah tu dia pergi mahkamah, dia pergi report apa-apa, dia terpaksa mengumpat lah yang tu umpat yang wajib. Yang tu bulan puasa tak ada masalah, buat je lah sebab benda wajib. Hanya wajib atas seorang mengerjakan dia dusta yang wajib dan umpat yang wajib, seperti orang yang tiada puasa juga. Macam biasa dah tu tak apa, itu dah jadi wajib, itu tak apalah. Kerana sabda Nabi SAW, kerana ni jadi ilat pada sunat muakkad tadi tu. Kerana sabda Nabi SAW, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tiada meninggalkan ia akan kata-kata yang dusta dan mengamalkan dengan dia dengan kata-kata yang dusta, maka tiadalah bagi Allah Ta'ala suatu hajat pada meninggalkan makanannya, makanan barang siapa, dan minumannya, minuman barang siapa. Maksudnya tulis itu, maksudnya Allah Ta'ala tidak memandang puasanya. Maksudnya Allah Ta'ala tidak memandang puasanya. Maksudnya Allah Ta'ala tak memandang puasa dia lah. Maksudnya puasa dia tu dapat lapak dengan dahaga je lah. Itu. Baik. Habis. Dan demikian lagi hendaklah ia seorang memeliharakan lidahnya seorang daripada menyumpah. Daripada apa? Daripada menyumpah. Sunat bagi dia meninggalkan menyumpah. Dan jikalau dengan sebenarnya sekalipun, eloknya walaupun benda tu betul, tak payahlah bersumpah-sumpah dalam bulan puasa ni. Tak, bersumpah ke, bukan bersumpah ni. Bersumpah ni maksudnya memaki orang. Begitu. Tak, walaupun dia benar sekalipun, tak sahlah. Tak, memeliharakan lidahnya daripada menyumpah maksudnya memaki orang. Tak sahlah. Walaupun dia kata saya betul, betul pun tak sahlah. Nak bepi lah bulan puasa. Dan memeliharakan sekalian anggotanya daripada tiap-tiap pekerjaan yang diharamkan. Titik. Dan jikalau disumpahi orang akan dia, orang maki dia, disumpahi itu dimaki lah, bukan sumpah wallahi tu, bukan. Jikalau disumpahi orang akan dia akan seorang, maka hendaklah diingatkan nyonya seorang di dalam hati nyonya seorang bahawasanya ia seorang puasa. Eloknya kata aku puasa ni, kata dalam hati. Dia lagi tak azkar dah kata puasa, kata lidah kan, supaya sabar ia seorang. Dan dikatanya dengan lidahnya boleh juga bahawa aku puasa 2 kali atau 3 kali, dengan niat bernasihat orang yang menyumpah dia seorang. Itu orang maki dia berkata saya puasa, saya puasa, saya puasa. Kata orang kali 2 ataupun 3. Tapi kita kata tu dengan niat nak nasihat, bukan niat nak riak. Kalau niat riak tak boleh lah kan. Gitu. Supaya berhenti khasamnya, permusuhannya nya seorang tadi, lawannya itu, daripada menyumpah dia seorang. Tiada dengan riak dan sum'ah. Jangan kata dengan niat nak riak, tak boleh lah tu. Habis. Dan terutamalah hendaklah dihimpunkan antara mengata dia aku puasa dengan hatinya dan dengan lidahnya seorang. Kata dua-dua. Dalam hati pun kata, dalam lidah pun kata, dengan lidah pun kata. Boleh? Maka jika disumpahkannya seorang kepada salah satu daripada keduanya, disumpah apa? Disimpankan. Maka jika disimpankan, diringkaskan kepada salah satu daripada keduanya, hati dan lidah, maka terutama dengan lidahnya seorang. Dia nak buat pilih, aku nak pilih salah satu saja, sama ada aku kata dengan lidah ataupun aku kata dengan hati. Masa tu elok kita kata dengan lidah, dengan hati. Lidah tak payah. Tapi kalau nak buat dua-dua pun bagus juga, dengan niat menasihati. Boleh? Habis pilihlah. Kalau orang nak play dengan kita pun kata aku puasa.
Eloknya kata dua-dua, hati dengan lidah. Kalau nak pilih, kita buat dalam hati, dalam lidah tak sah, buat dalam tahun. Kerana tersebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sabda Nabi SAW, as-sawmu junnatun, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfas wala yajhal, fala yarfasu wala yajhalu, macam itu. Fa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun, kata gitu. Yakni puasa itu perisai daripada api neraka. Apabila ada seorang daripada kamu puasa, maka janganlah berbantah-bantah, jangan pelai. Maka jika ada seorang berbantah-bantah dengan dia, dengan seorang, atau menyumpah dia seorang, maka hendaklah dikatanya, aku puasa. Kata berapa kali? 2 kali. Riwayat ni 2 kali. 2 pun boleh, 3 pun boleh. Baik. Bermula mengumpat dan berkata dusta dan menyumpah dan barang sebagainya itu membatalkan ia al-mazkur tadi akan pahala puasa batal. Tapi puasa sah. Ada setengah ulama kata puasa batal. Ada kata gitu. Baik. Sikit faidatun tersebut dalam Mughni, bahawasanya ditanya orang akan anak Saifi, itu nama ulama lah, Ibnu Saifi, beberapa perkara engkau dapat akan aib pada anak Adam, maka jawabnya bahawa aibnya terbanyak daripada dihingga, dan yang kuhafazkan daripadanya 8,000 aib, dan yang menutupi akan sekalian aib itu memeliharakan lidah. Intaha. Maksudnya lidah kita tu kalau kita jaga, maka selamatlah kita daripada dosa-dosa yang lain. Itu maksudnya. Baik, maksudnya nak sebut kata gesaan kepada kita bulan puasa ni, jangan jaga lidah lah. Itu maksud. Dan lagi sunat baginya seorang meninggalkan segala keinginan yang mubah, yang harus, sama ada keinginan itu daripada jenis yang didengari, seperti mendengar nyanyi. Bulan puasa tak selalu dengar lagu, dia kata. Gitu. Kalau tak payahlah. Benda tu memang tak kenyang, tapi dia bagi kita puas, kan? Dia tak kenyang benda tu, tapi sekurang-kurangnya jadi macam alik dengar macam gitu. Jadi bulan puasa tak payah dengar lagu. Lagu tu. Atau yang dilihat dan yang dicium, atau yang dijabat. Dijabatnya disentuh, seperti menilik bau-bauan. Nampak? Tengok minyak wangi pun tak boleh bulan puasa. Tengok minyak wangi, tapi saya pakai minyak wangi bulan puasa. Tapi eloknya bulan puasa ni pasal tak payah tengok minyak wangi. Tengok minyak wangi tak payah. Atau mencium dia, cium minyak wangi pun tak payah bulan puasa. Sebab benda tu tak apa nak elok lah. Walaupun tak kenyang, tapi dia jadi puas ya. Atau menjabat dia, menyentuh dia minyak wangi tu. Dia tak bau pun, cuma dia buka tangan ya. Bulan puasa dia kata makruh. Nampak? Sebab itu saya kata itu tu, bulan puasa kalau pakai minyak wangi makruh. Maka sekalian itu makruh, kata dia. Sekalian itu apa dia? Dia mendengar nyanyi, dilihat, dicium, dijabat, semua tu makruh, menghilangkan pahala puasa. Kerana barang yang di dalamnya daripada lazat dan juga syahwat yang tiada patut dengan hikmah puasa. Puasa ni nak bagi kita nampak letih, faham tak? Nak bagi kita nampak serabut, faham tak? Jadi kalau kita pakai minyak wangi semua tu, nampak tak serabut tu? Tak apa nak nampak. Sebab itu bulan puasa makruh pakai minyak wangi. Kalau hari Jumaat pun makruh tak? Kalau malam tak apalah, siang tu. Seeloknya tak payah. Maka sayugianya ditinggalkan supaya terbayar ibadat atas wajah yang akmal pada zahir dan batin. Eloknya begitulah. Dan sunat meninggalkan berbuang darah dengan berbekam. Bulan puasa tak payah bekam. Atau berpetik ni kita macam kita maklum tu lah, petik kan. Kita ikat jari kita dengan getah, kita cucuk jari kita, tu berpetik. Dia adalah prosesnya tu. Jadi bulan puasa tak salah buat bekam ni. Maghrib malam tak apa, supaya keluar daripada khilaf mereka yang membatalkan puasa dengan bekam dan berpetik. Ada ulama kata bekam dengan berpetik dalam bulan puasa tu batal puasa. Mazhab kita tak batal, tapi eloknya tak payah. Sebab dia melemahkan tubuh badan kan. Tapi kalau derma darah,
terpaksa derma darah, masa tu tak batal, tak ada masalah. Nampak ke mana kan? Atau tak makruh lah sebab berhajat tak apalah tu. Baik. Lagi berbuang darah itu mendhaifkan badan, maka iaitu berbuang darah itu makruh. Dan kata setengah ulama khilaful aula. Ada kata khilaful aula. Dan lagi sunat meninggalkan memamah getah luban atau lainnya getah, kerana yang demikian itu menghimpunkan air liur. Nampak? Dia tak tahu benda getah luban ni benda apa. Ya, getah luban ni kalau kita duk kunyah-kunyah dia, air liur kita keluar banyak. Tapi kita tak telan dia. Kita hanya bagi keluar air liur bagi banyak. Batal tak pasal telan air liur tu? Tak batal. Kalau telan getah tu batal tak? Batal lah. Silap-silap mati gitu lah. Tapi kita hanya kunyah getah itu untuk menyebabkan air liur kita makin banyak keluar, untuk menghilangkan dahaga. Konon ialah perbuatan kita buat lagu tu tidak batal puasa, tapi makruh. Makruh. Tu. Ya, elah tak payahlah, kerana yang demikian itu menghimpunkan air liur. Maka jika diperlannya nya mana? Nya panggil apa? Diperlannya nya getah luban. Getah luban. Maka batal puasa. Bukan. Maka jika diperlannya nya air liur yang datang daripada getah luban tu. Gitu. Maka jika diperlankan air liur daripada getah luban itu, batal puasa atas satu qaul. Ada kata batal, tapi kalau ikut pandangan muktamad tak batal, kerana air liur tu masih lagi duduk dalam mulut. Walaupun air liur tu keluar makin banyak bila telan, bila kunyah getah luban tu. Bila kita kunyah air liur keluar lagi banyak. Ada satu pandangan kata kalau hang telan air liur tu batal, tapi pandangan dhaif kata tak, pandangan muktamad kata tak batal. Eloknya ditinggalkanlah benda-benda lagu ni. Baik. Selesai itu. Dan jika diludahkannya air liur menambahi dahaga ia seorang. Kalau ludah lagi dahaga. Maka dari kerana inilah dimakruhkan yang demikian memamah getah luban. Yang demikian memamah getah luban itu makruh. Tetapi tempat makruh, jika tiada bercerai daripada getah yang dimamah itu suatu ain, atau bercerai daripada getah luban itu suatu ain. Kalau dah bercerai getah luban tu kita kunyah-kunyah, tiba-tiba terkeluar, kita telan, batal dah puasa. Batal getah luban tu. Tetapi tiada diperlannya air liurnya yang bercampur dengan getah luban. Kalau air liur tu dia menyerap masuk ke getah luban, keluar warna getah luban tu, kita telan. Yang tu batal lah tu. Dan jika tiada seperti demikian itu, haramlah yang demikian itu, lagi batal puasanya seorang dengan al-mazkurah, dengan dia habis. Jadi kalau kata kita kunyah getah luban tu terkeluar engkau, kita telan, keluar dia punya cubitan dia tu, potongan dia tu, kita telan, batal. Ataupun getah luban tu dia keluar warna ke apa ke, kita telan sekali dengan air liur kita, masa tu batal dah puasa. Seeloknya jangan buatlah benda-benda ni. Begitu. Habis. Cukup lah. Dan lagi sunat meninggalkan merasa makanan. Ini sambung surah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu